Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dalam kuliah uh, Diploma Teknik Kimpalan DMB 3113 Pengurusan Fabrikasi Kimpalan ataupun Welding Fabrication Management, PDPR minggu ke-8 untuk slot yang pertama. Bagi slot yang pertama ni kita akan mula pukul 8 dan hingga pukul 10 selama 2 jam. Baik, seterusnya dalam kuliah kali ini kita akan membincangkan tentang kompetensi yang ketiga dalam kursus ini, iaitu perancangan dan penjadualan projek. Jadi kita pergi kepada pengenalan apa yang dinamakan perancangan. Perancangan dan penjadualan ini merupakan peringkat pengurusan pertama yang melibatkan kerja-kerja atau aktiviti yang menentukan objektif projek. Aktiviti proses ini akan menjadi lebih mudah, sistematik dan boleh mencapai matlamat jika kita rancang dan kita jadualkan projek dengan baik. Baik, perancangan berkesan boleh menghasilkan beberapa perkara. Pertama sekali, kesesuaian. Perancangan yang baik dan teratur akan menghasilkan kesan yang baik secara jangka masa panjang dan pendek. Contoh kesan baik ialah pada operasi syarikat. Kedua, kesanan kos menghasilkan keuntungan kepada syarikat. Contohnya menjimatkan kos perbelanjaan syarikat. Ketiga, ketepatan. Perancangan yang teratur dan baik akan menghasilkan proses kerja sempurna dan mematuhi kualiti piawaian. Contohnya penghasilan barang mengikut standard. Keempat, kelaziman. Perancangan secara teratur membolehkan semua individu dalam organisasi sentiasa melaksanakan tugas berdasarkan arahan dan standard. Kelima, kerahsiaan. Perancangan yang dilaksanakan adalah rahsia syarikat. Contohnya polisi syarikat sentiasa akan terpelihara dengan ada kerahsiaan. Keenam, jangka waktu. Perancangan perlu ada jangka waktu bagi memenuhi piawaian dan kehendak pelanggan. Contohnya, penghasilan produk mesti mengikut terma kontrak yang disetujui antara dua pihak. Yang ke-7, perhubungan. Perancangan perlu ada hubungan dengan matlamat objektif syarikat. Contohnya, organisasi dirancang perlu difahami dan dilaksanakan secara teamwork ataupun kerja berpasukan. Dan akhir sekali yang ke-8, secara menyeluruh, perancangan mesti komprehensif dan meliputi semua penglibatan dalam organisasi. Contohnya, semua pekerja perlu mengetahui matlamat serta sasaran syarikat. Jadi itu adalah 8 kesan jika suatu projek itu dirancang dan dijadualkan dengan baik. Baik, seterusnya saya akan jelaskan sedikit apa maksud rancang, jadual dan kawal. Dalam proses ini, 3 perkara ni amat penting lah. Planning, rancang, scheduling, jadual dan controlling. Jadi dalam proses kita merancang sebelum aktiviti, before project, dan semasa projek serta pada akhir projek. Jadi kita pergi dulu kepada project planning. Project planning atau perancangan projek. Pertama, kita perlu setting goals, tetapkan matlamat atau objektif. Yang kedua, kita define the project, kita kena pasti apa dia projek kita nak laksanakan. Ketiga, tying needs into time project activities. Maknanya kita kena ada satu masa atau time ataupun duration bagi proses atau aktiviti kerja itu. Kemudian kita akan organizing the team. Jadi ini adalah 4 perkara yang terdapat dalam merancang projek. Okey, bagaimana kita nak rancang program ni? Kita rujuk pada time ataupun cost time dan cost estimate, masa serta cost. Kemudian kita buat budget, anggaran. Kemudian kita buat diagram, engineering diagram. Kita buat kita punya flow, macam mana perancangan kita. Kemudian kita buat flowchart juga untuk membantu kita kena pasti proses yang patut berlaku. Kemudian kita kena pasti material availability details, yang apakah keperluan bahan kita.
Jadi itu dalam planning kita perlu ada, kita perlu ambil kira lah perkara-perkara ni. Okey, dalam project scheduling atau penjadualan, kita ada 3 langkah. Kita tying resource to specific activities. Kita buat rangkaian sumber untuk kita spesifikkan aktiviti kita. Kemudian kita relating activities to each other. Kita hubung kaitkan antara aktiviti itu antara satu sama lain. Aktiviti pertama kepada aktiviti kedua. Kemudian kita updating and revising on a regular basis. Kita sentiasa kena pasti, kita kena buat review. Kita buat review semula proses kita tu. Okey, dalam proses ni, dalam proses kita penjadualan ni, kita boleh gunakan beberapa kaedah. Dan dinyatakan di sini CPM ataupun Critical Path Method ataupun Program Evaluation and Review. Ini asal kaedah kita nak melaksanakan jadual. Kemudian kita boleh juga buat dalam bentuk Gantt charts ataupun carta Gantt. Kemudian kita ada milestone chart, carta milestone, dan akhir sekali mungkin kita boleh buat jadual dalam bentuk cash, cash flow, pergerakan tunai, pergerakan aliran tunai. Ini bagi bagaimana kita nak buat penjadualan, project scheduling. Okey, seterusnya bagaimana kita nak buat kawalan, project controlling. Dalam project controlling kita ada 3. Kita monitor resource, kita kawal kita punya sumber, kita punya cost, kita punya quality, dan kita punya budget, anggaran kita. Yang kedua, kita revising and changing plans. Kita mungkin buat revise, kita buat sekajian semula, dan kita boleh buat perubahan perancangan kita. Kemudian kita shifting resource to meet demands. Kita pastikan sumber-sumber kita tu ataupun hasilnya menepati matlamat ataupun pengguna punya needs, pengguna punya kemauan. Okey, report yang kita boleh buat budget, kita buat delay activities, kita buat beberapa perkara tentang activities, kemudian kita buat select activities. Dalam kalau kita buat kawalan, kita tentukan budget yang kita perlu untuk kawal. Kita mungkin boleh delay activities, kita boleh rancang, kita tangguhkan aktiviti itu berdasarkan kita punya budget. Kemudian kita lihat apa dia aktiviti kita yang gagal, yang mengalami kegagalan, kita perbaikilah. Jadi ini yang dimaksudkan di antara kenapa kita perlu rancang, kenapa kita perlu jadual, dan kenapa kita boleh kawal, kenapa kita perlu kawal, dan kaedahnya dinatakan di sini. Baik, seterusnya dalam project planning kita ada 8 unit yang bergerak bersama dalam kita merancang. Pertama sekali kita ada portfolio management. Ini adalah pihak pengurusan lah. Kemudian dalam pihak pengurusan dia merupakan satu daripada komponen dalam merancang, orang yang merancang. Kemudian dalam planning juga kita lihat pada material coordination. Material ni bahan lah. Bahan ni kita melibatkan bahan sama ada bahan utama ataupun bahan guna habis. Contohnya kalau kita nak buat kerja kimpal, bahan dia kita perlu ada elektrod, kita perlu ada mesin canai, kita perlu ada mesin kimpal. Jadi itu adalah ada dia punya coordination. Kemudian kita perlu lihat pula dalam rancangan kita tu, kita punya sumber tenaga buruh kita punya plant, kita punya tempat kerja. Kemudian subkontraktor ataupun coordination ataupun lain-lain pihak yang terlibat dalam proses kerja kita tu. Kemudian dalam kita merancang juga kita perlu lihat pada kita punya kawalan, kawalan project control, project control. Dan dalam project planning juga kita kena lihat cost, cost dan kita punya aliran tunai. Dan pada hujung proses planning, biasanya kita akan buat laporan ataupun presentation, persembahan lah. Presentation and reporting kita punya progress of project. Kemudian sebagai salah satu daripada sokongan kepada planning tadi, kita boleh berkolaborasi ataupun buat usaha-sama dengan mana-mana syarikat lah untuk proses kita ni, proses project collaboration. Jadi salah satu lagi yang penting ialah risk analysis, analisa risiko. Kita perlu kena pasti daripada keseluruhan cabang ni kita ada risiko. Jadi di mana ada risiko, kita kena pasti dan kita perbaiki. Jadi ini adalah 8 cabang yang mana kita merancang projek.
Okey, ini adalah berkaitan dengan penjadualan ya, salah satu contoh production schedule, jadual pengeluaran ya. Dalam jadual pengeluaran ni perlu ada beberapa item Bila kita buat jadual, kita kena pastikanlah Saya ambil contoh yang ini adalah jadual bagi tugas tugas individu So date dia 15/11/2011, masa 10 am. Scene ni dia punya pergerakan lah dia punya activities opening scene, pembukaan karakter ataupun sifat dia, location di mana Jadi kalau kita kata ambil contoh, jadual ni kita mesti buat dalam bentuk dalam bentuk kotak lah supaya memudahkan dan ada penerangan ada penerangan. Jadi jadual ni, inilah contoh lah, kamu boleh jumpa schedule ni di mana-mana dalam sumber-sumber yang kamu boleh dapat daripada sumber-sumber internet ataupun YouTube. Baik, yang dikatakan kawalan kawalan kita ada 5 langkah dalam mengawal. Ini adalah model sebenarnya. Kalau kamu lihat daripada internet atau YouTube, kamu boleh lihat pelbagai jenis model yang digunakan untuk mengawal. Jadi saya ambil satu contoh lah Pertama sekali, apabila dalam bentuk kawalan, kita kena tetapkan standard kita dan standard ini kita boleh ukur. Set standard by which performance will be measured. Kita kena pastikan standard yang kita ketahui ini kita boleh ukur. Saya ambil contoh begini Kalau kita nak ukur suatu pipe, kita boleh ukur dengan menggunakan micrometer. Kita gunakan outside diameter, kita check dengan kita gunakan angkut vernier caliper. So kita boleh ukur dan kita berpandukan pada piawaian Yang kedua, kita measure performance. Kita kena pasti, kena sentiasa buat pengukuran pada kita punya produk, kita punya labor kita, tenaga pekerja kita, supaya sentiasa berada pada situasi yang baik Yang ketiga, compare actual performance with standard and identify any deviation. Okey, kita buat perbandingan kita punya performance ataupun standard kita, dan kita sentiasa buat perubahan supaya kita boleh kekalkan kualiti kita dan sekaligus kita membuat kawalan Yang keempat, determine the reason for the deviation. Kita kena pasti kenapa kita kena buat perubahan tu kita kawal, kita kena buat perubahan sebab contohnya tidak memenuhi standard. Jadi kita kena buat perubahan untuk pastikan needs, customer needs menemui apa yang customer perlukan lah ikut standard dia. Kemudian kita akan take corrective action kalau ada berlaku apa-apa, kita ambil tindakan pembetulan. Ini adalah satu-satu model bagaimana kawalan boleh berlaku. Kalau kita lihat dalam negara kita lah negara kita, kita ada peraturan, kita ada misi dan visi Jadi ada beberapa contoh lah yang saya ambil di sini yang kita boleh jadikan sebagai satu panduan Bila dikatakan first come first serve, FCFS tu menunjukkan matlamat layanan bagi siapa yang terdahulu lah Jadi kita boleh gunakan ini sebagai visi kita misi dan visi kita. Kita ada earliest due date, EDD, kerja yang perlu ada masa penyudahan Kemudian kita ada short processing time, SPT, kerja yang dilaksanakan dalam tempoh proses yang pendek. Longest processing time, LPT, kerja yang ada dalam tempoh proses yang panjang. Jadi ini adalah contoh yang kita boleh ambil sebagai satu misi dan visi matlamat produk kita ataupun perkhidmatan yang kita sediakan. Baik, di bawah ni digariskan beberapa langkah, 6 langkah untuk menjadualkan projek Dan garis panduan ini adalah merujuk kepada satu sektor awam, iaitu Jabatan Kerja Raya. Pertama sekali, kita tentukan jadual aktiviti kita. Jadi aktivitinya kita boleh wujudkan work breakdown structure ataupun struktur pemecahan kerja, WBS. Okey. Yang ini kita akan lihat pada kuliah kita yang seterusnya nanti Kemudian kita ada jujukan aktiviti ataupun turutan aktiviti lah Penyusunan aktiviti dengan menggunakan carta alir. Okey, carta alir ni pun kita akan kuliah pada minggu seterusnya nanti Bagaimana kita nak bina carta alir, Carta alir tu kita dah lihat tadi. Sebelum ni saya dah tunjuk apa dia carta alir
Kemudian anggaran sumber perlu untuk aktiviti. Kita buat anggaran keperluan sumber dari segi sumber manusia, jentera, peralatan dan bahan. Yang keempatnya, anggaran tempoh siap setiap aktiviti. Pengiraan tempoh siap ni dia boleh melalui 4 kaedah lah. Yang pertama sekali, kita boleh gunakan expert judgement ataupun soal sidik pakar. Yang kedua, kita boleh buat analog estimate, pendekatan atas ke bawah, pendekatan daripada ascending lah, pendekatan daripada atas ke bawah, kita rujuk. Kemudian kita gunakan parametric estimate, yang mana ia menggunakan rumus dalam teknologi. Dan akhir sekali kita gunakan 3-point estimation, merujuk kepada analisa PERT, program, evaluation, review. Kemudian kita bangunkan jadual. Pembangunan jadual kita buat boleh dalam bentuk kita bentukkan jadual kerja spesifik dengan menggunakan kaedah critical path method CPM ataupun laluan kaedah laluan kritikal. Nanti kita akan pergilah apa dia kaedah laluan kritikal dalam kuliah kita yang akan datang. Yang keenam, kita buat anggaran kos dan bajet. Pengiraan kos akan mengikut jadual bagi melaksanakan semua aktiviti dan proses kerja siap. Jadi ini adalah 6 langkah yang digariskan oleh pihak Jabatan Kerja Raya untuk membangunkan satu jadual aktiviti, jadual aktiviti yang kita boleh bantu dalam melaksanakan projek. Baik, project management step, langkah-langkah dalam kerja pengurusan projek. Ini dalam bentuk circle, dalam bentuk circle kita boleh lihatlah. Ini salah satu contoh yang saya perolehi daripada YouTube. Ada pelbagai contoh lain yang kita boleh buat. Ini konsep and edition. Kita perlu ada konsep pada kita punya projek, dan kita perlu kena pastilah apa dia projek yang kita nak laksanakan. Kemudian kita kena pasti definition and planning. Kita definekan, kita kena pasti. Kita tahu apa dia projek kita nak buat dan kita merancang. Rancang, kita akan launch or execute. Maknanya kita akan launch, kita akan laksanakanlah apa yang kita rancang. Kemudian dalam proses itu kita kena kawal performance kita. Kita kena buat ada kawalan kualiti kita. Dan akhirnya projek siap. Dan dia akan kembali baliklah seperti begitu circle-nya. Baik, ini adalah project management process group. Bagaimana proses pengurusan dalam kumpulan. Proses pengurusan dalam kumpulan. Okey, kita pergi yang pertama. Jadi kalau kita lihat dalam kita punya proses ni, kita boleh gunakan semicircle ni, kita boleh tulisan, kita boleh guna anak panah dan kita terangkan di sini. Okey, ini adalah proses kita kena pasti apa proses kita nak buat. Kita kena pasti proses, kita bergerak anak panah tu, kita catat tentukan, kita buat perancangan di sini. Daripada kita kena pasti proses, kita rancang di sini. Okey, daripada kita merancang, kita akan laksanakan projek. Kita daripada projek plan tadi, kita dah siap planning tadi, kita ada projek plan, kita laksanakan proses tu. Kita laksanakan proses tu. Baik, proses ini, dalam proses ni selepas kita laksanakan, kita akan pergi kawal, control the process. Kita control the process. Okey, kalau control proses ini kita berjaya laksanakan, kita akan laksanakan semula lah proses itu secara timbal balik. Jika sekiranya control proses ni tak berjaya, kita balik kepada proses awal tadi. Kita balik pada proses awal tadi. Jadi control proses ni dia boleh pergi kepada planning proses balik, dia boleh pergi pada closing proses balik, maknanya proses siap. Jadi anak panah ni boleh berada di mana-mana lah, mengikut jaluran atau jujukan aktiviti tadi. Ini salah satu contoh daripada bagaimana kita nak merancang, kita plan kita punya aktiviti. Baik, fungsi pengurusan, kita bincang di sini pasal fungsi pengurusan. Jadi fungsi pengurusan ni dia ada 5 perkara yang kita rumuskan di sini, dan kamu boleh lihat model yang lain. Di sini saya rumuskan sebagai fungsi pengurusan ni, kita mesti ada mula-mula sekali, kita mesti rancang, planning. Yang kedua, kita organisasikan, organizing. Kita strukturkan kita punya proses. Dan kalau kita lihat sebagai fungsi pengurusan, kita kena tengok staffing.
siapa yang akan melaksanakan kerja ni. Kita punya labor kita, tenaga buruh sumber manusia kita. Kemudian kita directing, kita buat arahan dan kita kawal, controlling. Jadi sebenarnya ini adalah proses yang circle juga. Jadi fungsi pengurusan ni dia circle, dia tetap berpandu itu. Tapi management pengurusan ni tetap bertindak memastikan kelima-lima proses ini berjalan supaya produk ataupun perkhidmatan dapat kita hasilkan memenuhi kehendak pengguna. Baik, kita lihat lagi satu contoh contoh pengurusan projek. Ini paling mudah lah saya tengok Kalau kita kata kita initiate tadi, initiate ni kita kena pasti proses, kita rancang. Setelah kita rancang, kita laksanakan, execute. Dalam kita execute, kita laksanakan. Bila kita laksanakan, kita mesti monitor, kita mesti kawal. Dan kalau berjaya, kita akan close pada projek tu. Kalau tak berjaya, kita balik pada plan asal. Maknanya kita kena buat penambahbaikan, kita balik pada execute, kita pergi pada monitor. So monitor ni adalah penting. Monitor selepas kita laksana, kita mesti monitor. Berjaya, kita close. Kalau tak berjaya, kita balik pada rancangan awal, kita laksana semula. Ini adalah aliran proses Baik, dalam kita melaksanakan projek, contoh pengurusan projek, kita kena pasti juga orang-orang yang berada ataupun individu ataupun syarikat yang berada di sekeliling kita. Kita sebagai stakeholder yang ada di sini siapa? Okey, apa management, pengurusan tertinggi, human resource, pengurusan sumber manusia, team members, tim atau pasukan yang akan melaksanakan projek itu, project manager, orang yang bertanggungjawab di atas projek itu, vendor suppliers, siapa yang terlibat dalam untuk membekalkan barangan kepada kita, contractors, orang yang bantu kita melaksanakan kerja, client customer, collaborators, kita punya rakan niaga ataupun kita punya usaha sama. Jadi 8 individu ini adalah orang yang terlibat sebagai stakeholder ataupun pemegang taruh bagi projek ni. Jadi semua masing-masing ni ada dia punya kepentingan masing-masing, ada dia punya fungsi masing-masing. Ini dalam pengurusan projek Jadi kita boleh tetapkanlah. Contohnya saya ambil contoh projek TPA kamu. Projek TPA kamu, siapa yang akan menilai? Pensyarah. Untuk projek KB, College Vocational. Siapa yang akan tengok? TAC kamu. Siapa yang akan ni? SKM. Jadi itu adalah orang-orang yang menilai projek kamu. Baik, saya nak sentuh sikit pasal model pengurusan risiko. Risk ni adalah risiko. Assessment, pengurusan model maknanya penilaian risiko. Dalam penilaian risiko ni kita buat dalam bentuk carta-ahli jugalah. Gini kita kena pasti apa risiko, kita clusterkan dia, kita pastikan dia qualified apa dia punya risiko tu. Kemudian kita buat tindak belas respons dan dokumenkan, kita patah balik, kita selesaikan balik. Jadi pengurusan risiko ini contoh saja contoh satu carta-ahli. Kalau kamu nak buat mudah, kamu boleh buat kena pasti risiko, kamu buat langkah pencegahan dia, kamu buat semula kata contoh. Boleh, tidak masalah. Ini adalah salah satu contoh carta-ahli dan model yang biasa digunakan, kamu boleh rujuk. Baik, ini lagi saya letakkan sini model-model yang kamu boleh buat lah untuk membuatkan perancangan, penjadualan dan kawalan the controlling. Jadi dia boleh dalam bentuk pelbagai warna, dia boleh dalam bentuk pelbagai bentuk. Ada bentuk bulat, ada bentuk persegi, dia boleh dalam bentuk banyak warna, dia boleh berbentuk dalam satu warna atau dua warna. Terpulang pada kamulah. Jadi ini adalah model pengurusan yang mengikut warna dan ilustrasi. Baik, kita sentuh sikitlah berkenaan dengan struktur pecahan kerja ataupun work breakdown structure. Kalau kita lihat ini salah satu contoh work breakdown structure yang saya bawa kepada kamu lah. Kamu boleh lihat dalam YouTube atau mana-mana sumber lain bentuk-bentuk lain. Ini adalah pengeluaran produk bagi mengeluarkan new toys ataupun alat permainan anak patung untuk for 5 to 9 years old kanak-kanak. Jadi kita labelkan 1.0, ini adalah label pertama, tahap pertama. Okey, di tahap kedua kita lihat ada 6 pecahan. 1. Market research, 2. Product design, 3. Product development, 4. Product planning, 5. Marketing, 6. Project management. Okey,
kita tengok market research. Di bawah market research dia pecahkan lagi. Ada 4 lagi unit yang 4 lagi pecahan ya. Kita fokus pada group, survey, research analysis, market research, findings. Okey, saya ambil contoh begini. Okey, katakanlah ini kamu buat kerja timpal. Ini proses menyimpal. Pertama sekali, proses memotong. Betul. Menanda dan motong. Kedua, proses menyambung. Ketiga, proses menyimpal. Keempat, proses penyudahan. Jadi ini pecahan, sebenarnya pecahan ya. Okey, bila pergi kedua, proses kerja lain mencanai contoh. Ini product design. Proses mencanai, kamu kena apa? Kena tanda dulu, kamu kena canai, kamu kena bersihkan. Itu contoh. Jadi dalam, kalau kamu lihat 1.3, product development, dia berkaitan dengan bahan, prototype, pengujian, kemudian keluarkan barang. Tengok production planning pula, dia design, dia test, uji, dia ada kawalan QA design, kemudian keluarkan produk. So ni ada hubung kait lah dua. Tapi dia mesti datang daripada pelamat kita nak buat toys untuk 5 to 9 years old. Marketing juga dia ada strategi punya orang, dia ada marketing plan, dia ada marketing collateral. Di bawah marketing collateral ni ada tugas lain. Dia sediakan brochure, dia advertisekan, iklankan dia punya produk, dia buat komersial macam mana dia nak pasarkan. Jadi ini sebenarnya turutan bagaimana kita pecahkan kerja secara yang lebih mudah. Kita akan pergi pada kuliah seterusnya nanti berkaitan dengan work breakdown structure saja. Ini contoh catatan ya, catatan. Dalam catatan ni kita boleh olahkan kita punya tugasan. Di sebelah ni, BO ni menunjukkan kita punya tugasan tu dilaksanakan dalam tempoh, duration apa. Jadi masanya kita boleh buat dalam bentuk jam, kita boleh buat dalam bentuk hari, kita boleh letak dalam minggu ataupun bulan ya. Jadi ini proses kerja ni dilaksanakan mula daripada Januari hingga September sehinggalah projek selesai ya. Kemudian kita tengok ini carta alih ya, carta alih ataupun dalam bahasa Inggeris namakan flowchart ya. Ini salah satu contoh flowchart bagi penerimaan pesakit di hospital ya. Jadi flowchart ni dia boleh ilustrasikan dalam pelbagai bentuk juga. Dia ada anak panah menunjukkan arah aliran dia ya. Dan dibezakan dengan bentuk ilustrasi ni sama ada bulat, 4 segi, segitiga. Okey, segitiga ni biasanya menunjukkan satu statement yang hampir sama lah kalau kita tengok ni ya. Okey, kita tengok apabila pesakit sampai, dia daftar. Kalau dia tak daftar lagi, dia kena tunggu daftar. Kalau dia daftar, dia akan pergi kepada jumpa nurse. Kalau nurse tak ada, dia tunggu nurse. Kalau nurse ada, dia terus pergi buat pemeriksaan kesihatan. Daripada pemeriksaan kesihatan, dia akan pergi kepada doktor. Okey, doktor, dia dah jumpa doktor. Kalau tak jumpa doktor, no, dia kena tunggu. Wait, wait digunakan sama. Jadi arahannya, kalau dah jumpa doktor, doktor akan buat pemeriksaan dan dia akan buat dua conclusion lah, sama ada need follow up ataupun need medication. Kalau betul dia kena follow up, dia akan arrange atau uruskan appointment seterusnya. Kalau dia niat medication, dia akan bagi resepsi ubat lah pada pesakit tadi. So kalau dah selesai tu, maknanya patient akan terus boleh meninggalkannya. Itu adalah proses carta alih bagi bagaimana perkhidmatan doktor jumpa doktor sehinggalah mengambil ubat. Itu satu contoh carta alih ya. Baik, ini adalah kaedah laluan kritikal ataupun critical part method CPM ya. CPM ni dia yang pentingnya dia boleh menunjukkan satu aliran yang mana yang mengalami laluan sukar critical part. Di sini kita tulis critical part 9 days dinyatakan di sini. Okey, macam mana kita boleh dapat 9 days? Dia buat flow chart yang sama Okey, contohnya start ya. Tugasan A, tu task A ni, task ni adalah tugasan. Dia mengambil masa 3 hari, dinyatakan dalam bentuk hari ya. Task A 3 hari. Manakala ada satu lagi task B 2 hari Okey, 2 hari. Okey, kita tengok, kita keluarkan produk yang sama tapi ada tiga kaedah tiga kaedah yang kita lihat ya. Kalau kita tengok start daripada task A, dia 3 hari dia boleh sampai finish. Ini maknanya dia boleh selesaikan kerja dalam 3 hari. Okey. Kalau start
task B pergi task C, kemudian pergi selesai, finish. Ini mengambil masa 6 hari. 6 hari. 6 hari. Okey, kalau kaedah yang ketiga pula kita tengok dia task A, dia pergi task D, dia pergi task E, dia pergi finish. Tapi akhirnya produk yang sama. So kita lihat di sini dia makan 3, 3, 3 maknanya 9 hari. Jadi ini adalah laluan kritikal yang paling panjang, laluan yang paling banding dengan 3 dan 6 ni. Jadi so dinamakan critical path Itu sebab kita katakan kaedah critical method kaedah critical method. Okey. Ini adalah contoh program evaluation and review PERT kalau kita lihat dia masih gunakan kotak sama. Dia tak gunakan arah anak panah Rujukan dia ni dia ada off day, dia ada pengantungan no dependency dan akhirnya produk tu siap Ini biasanya kita gunakan dalam digunakan oleh tentera Australia dalam proses produk dia orang Baik, saya rasa itu saja kuliah kita untuk hari ini. Saya ada sediakan 2 soalan Saya minta awak jawab soalan ni Soalan pertama, anda adalah pelajar tahun akhir pengajian diploma di College Vocational. Anda dikehendaki menyelesaikan projek tahun akhir secara berkumpulan. Apa yang anda kena buat ialah anda kena jelaskan kebaikan yang diperoleh anda dengan merancang projek tahun akhir tersebut Arah soalan ini adalah kognitif 3, 10 markah. Soalan yang kedua, kegagalan merancang dengan baik akan menyebabkan pelbagai masalah. Terangkan masalah tersebut dan jelaskan cadangan anda. Tindakan yang perlu diambil apa dia? Okey, ini soalan aras tinggi sebab kamu perlu ramalkan simpat kamu perlu ramalkan apa yang berlaku jika kamu tak merancang dengan baik 10 markah. Jadi saya nak jawapan daripada kamu sendiri. Kamu catatkan di atas selai kertas, snap gambar dan kamu boleh hantar pada saya Baik, saya sediakan sedikit bahan rujukan lah. Yang pertama, bahan rujukan pembelajaran. Kamu boleh rujuk slide ni ataupun kamu boleh rujuk nota-nota tambahan yang setelah saya edarkan sebelum ni. Kemudian kamu boleh rujuklah dalam YouTube dan dalam link ni yang mana kamu boleh perolehi banyak maklumat daripada kedua YouTube dan link ni Dan saya harap kamu dapat gunakan knowledge ni untuk pembelajaran masa depan dan menyelesaikan projek tahun akhir kamu Saya rasa sekian dululah kuliah kita untuk slot hari ni Kita akan jumpa lagi pada kuliah kamu yang seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi dalam kuliah akan datang.